Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Hairul Nizam bin Omar merupakan Cikgu Kimia anda pada hari ini. Pada hari ini, saya akan berkongsi dengan semua murid-murid berkaitan dengan teknik menjawab kertas 3 SPM. Baiklah murid-murid, sudahkah anda bersedia? Jom kita belajar bersama-sama. Sebelum cikgu menerangkan teknik menjawab kertas 3, cikgu akan menerangkan dahulu format kertas 3 SPM bagi kohort KBSM. Kertas 3 mengandungi 2 atau 3 soalan. Jumlah markah bagi kertas 3 ini ialah 50 markah. Untuk mendapat A+, pelajar mesti mendapat markah 40 dan ke atas. Kertas ini menguji 12 konstruk berkaitan dengan kemahiran proses sains berkaitan eksperimen yang telah dijalankan di sekolah. Berikut adalah konstruk yang diuji dalam kertas 3, iaitu pemerhatian, mengelaskan, mengukur dan menggunakan nombor, inference, meramal, komunikasi, menggunakan ruang dan masa, menginterpretasi data, mengawal pemboleh ubah, hipotesis dan definisi secara operasi. Baiklah pelajar, kita lihat soalan yang berkaitan konstruk yang pertama, iaitu pemerhatian. Pemerhatian ialah kemahiran menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena. Cuba murid-murid nyatakan pemerhatian bagi soalan berikut. Ya, pandai. Pemerhatian yang boleh dinyatakan di sini ialah yang pertama, logam zinc menipis, logam kuprum menebal, dan pemerhatian yang ketiga ialah larutan biru bertukar kepada biru pudar. Di sini cikgu ingin memberi satu tips, iaitu jangan sebut nama bahan kimia bagi hasil tindak balas dalam pemerhatian. Contohnya, apabila kalium iodida dicampurkan dengan pelambam 2 nitrat, pemerhatiannya ialah mendakan kuning terbentuk dan bukan pelambam 2 iodida terhasil. Seterusnya ialah konstruk pengelasan, iaitu kemahiran melalui pemerhatian mengumpul objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. Antara soalan yang boleh ditanya adalah seperti berikut. Yang pertama, kation dan anion. Yang kedua, ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Yang ketiga, proses pengoksidaan dan proses penurunan. Yang keempat, tindak balas eksotermik dan endotermik. Yang kelima, elektrolit dan bukan elektrolit. Yang keenam, hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. Yang ketujuh, asid kuat dan asid lemak. Baiklah, konstruk seterusnya ialah mengukur dan menggunakan nombor, iaitu kemahiran membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Pelajar perlu ingat semua alat radas 1 titik perpuluhan kecuali buret. Cuba pelajar nyatakan apakah bacaan voltmeter yang tertera bagi soalan berikut.
Jawapannya adalah salah. Jawapan yang betul ialah 2.0 volt. Konstruk seterusnya ialah inference, iaitu kemahiran menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Mari kita lihat contoh inference berdasarkan pemerhatian. Baiklah murid-murid, konstruk seterusnya ialah meramalkan. Meramalkan merupakan konstruk kemahiran membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Perkara penting yang perlu murid-murid ingat dalam meramal, pastikan ada 3 benda. Yang pertama, nilai. Yang kedua, titik perpuluhan. Dan yang ketiga, unit. Seterusnya, konstruk komunikasi, iaitu kemahiran menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual, graf, raja atau model untuk menerangkan tindakan, objek atau peristiwa. Cuba lihat paparan di sebelah. Berikut soalan yang mungkin boleh ditanya. Sekiranya membuat graf, pastikan mematuhi 5 rubrik pemakahan. Poin yang pertama, mesti ada tajuk. Poin yang kedua, skala yang sekata. Poin yang ketiga, parameter dan unit bagi paksi. Poin yang keempat, graf yang diplot. Poin yang kelima, graf mesti lebih 50% daripada kertas graf. Baiklah murid-murid, konstruk seterusnya ialah mentafsir data, iaitu kemahiran memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpul. Baiklah pelajar, cuba terangkan mengapa alloy, iaitu loyang, lebih keras dan kuat berbanding logam tulen, iaitu kuprum. Berikut ialah jawapannya. Saiz atom zinc dan atom-atom kuprum berbeza saiz. Kehadiran atom zinc mengganggu susunan teratur bagi atom-atom kuprum. Apabila dikenakan daya, lapisan atom-atom ini tidak mudah menggelonsor. Seterusnya, kita akan belajar konstruk mendefinisi secara operasi, iaitu memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Di sini, cikgu ingin memberi satu tips. Apabila menjawab soalan definisi secara operasi, pelajar perlu menyatakan 2 perkara penting. Yang pertama, apa yang kita buat. Yang kedua, apa yang kita dapat. Cuba pelajar nyatakan definisi secara operasi bagi soalan berikut. Ya, pandai. Peneutralan ialah proses apabila asid dititratkan ke dalam akali, larutan akali akan berubah warna dari merah jambu kepada tanpa warna. Konstruk seterusnya ialah mengawal pemboleh ubah, iaitu kemahiran mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Cuba murid-murid lihat soalan di sebelah. Apakah pemboleh ubah bagi eksperimen ini? Ya, pandai.
Pemboleh ubah manipulasinya ialah pasangan logam ya, bukan jenis logam. Pemboleh ubah bergerak balas ialah bacaan voltmeter. Pemboleh ubah dimalarkan ialah isi padu dan kepekatan kuprom 2 sulfat. Baiklah murid-murid, konstruk berikutnya ialah hipotesis. Dalam membuat hipotesis, murid perlu membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Di sini cikgu ingin menekankan apabila membuat hipotesis, murid-murid mesti menulis pemboleh ubah manipulasi dahulu berbanding pemboleh ubah bergerak balas. Sila lihat contoh paparan di sebelah. Semakin kecil saiz bahan tindak balas, semakin berkurang masa untuk mengumpulkan gas. Contoh hipotesis yang kedua, alloy lebih keras berbanding logam tulen. Contoh hipotesis yang ketiga, jika asid ditambah, maka getah akan tergumpal. Jika akali ditambah, getah tidak akan tergumpal. Murid-murid semua, konstruk seterusnya adalah merancang eksperimen. Dalam merancang eksperimen, pelajar perlu menulis beberapa perkara. Yang pertama, pernyataan masalah. Yang kedua, tujuan. Walaupun dalam soalan, tujuan tidak ditanya, namun sekiranya pernyataan masalah murid-murid salah, tujuan masih boleh diberi markah. Yang ketiga, pemboleh ubah. Yang keempat, hipotesis. Yang kelima, bahan dan radas. Yang keenam, gambar raja berlabel. Gambar raja berlabel dapat membantu pelajar menyenaraikan alat radas dan memandu menulis prosedur eksperimen. Yang ketujuh, prosedur. Yang ke-8, penjadualan data. Apabila membuat jadual, jangan lupa ya unitnya sekali. Baiklah murid-murid, selesai sudah kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid-murid untuk kertas 3 kimia SPM. Cikgu harap murid-murid dapat menguasai 12 konstruk utama dalam kertas 3 SPM. InsyaAllah, sehingga kita berjumpa pada sesi akan datang, cikgu doakan semua murid-murid mendapat A+ dalam SPM. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.